TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Kerry, host anda. Baik, seperti biasalah Wani akan peringatkan anda semua setiap kali kita bersiaran untuk sentiasa patuh pada SOP kerana apa? Kita semua tahu bahawa kes kita masih belum menurun lagi ya. Jadi sebagai rakyat Malaysia, perlulah sama-sama bertanggungjawab memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Ingat, kalau tidak ada keperluan penting, duduklah di rumah dan tengok Road to Success. Okey? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam. Baiklah, untuk subjek kita hari ini, kita akan sama-sama belajar subjek sains tambahan tingkatan 4, bab 3. Tapi kalau nak tahu siapa gurunya, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Bukan calon-calon guru kita bawakan hari ini, tetapi guru cemerlang sains tambahan, iaitu Cikgu Rosnizan. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. selamat datang ke studio Road to Success. Okay. Inilah dia guru cemerlang. Wow, saya rasa macam agak bangga sebenarnya diri sebelah guru cemerlang, ambil aura seorang guru itu ya. Untuk sama-sama kita mengajar sains tambahan hari ini, Cikgu. Ya. Jadi sebelum kita mulakan, Wani nak bawa Cikgu ke meja istimewa kita dululah. Okay. Di sini kita akan membuat sanitasi tangan. Cikgu boleh pakai dulu hand sanitizer. Kemudian boleh tanggalkan pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Ini dia bekas kita. Pastikan bersih. Lepas tu baru simpan. Lepas dah pakai, tanggalkan pelitup muka dan simpan. Okey, ini dia Cikgu Rosnizan dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Ya, betul. Okey, mungkin Cikgu boleh kongsikan kepada anda, mereka yang berada di rumah dan kepada saya jugalah, apa yang ingin Cikgu ajarkan mereka hari ini? Okey, hari ini kita fokus kepada bab 3 daripada tajuk tingkatan 4 lah. Okey. Iaitu jadual berkala unsur. Yang ini contohnya jadual berkala unsur lah. Yang mana diguna pakai yang ada dalam buku teks. Okey, jadual berkala unsur. Dia banyak jenis, banyak design dia lah mengikut siapa yang buat lah. Okey, ini Cikgu buat ke apa, Cikgu? Yang ini saya print out je. Print out, kita kurangkan penggunaan kertas yang tu, saya recycle daripada 5 je. Okey, baik Cikgu. Jadi sekarang ini kita nak berkenalan lah dengan anak murid Cikgu. Jom kita bawakan mereka semua ke studio RTS sekarang. Mana mereka? Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua pelajar? Tu dia 6 orang pelajar cantik-cantik dan manis belaka semua ya. Semua perempuan. Selamat datang. Ya, semua perempuan. Tu dia istimewa Cikgu pilih. Cikgu pilih mereka ke mereka volunteer? Volunteer. Volunteer. Bagus. Girls power. Okey, sekarang kita nak perkenalkan tapi kita mulakan dengan Zulaika dulu. Bagi tahu nama dan umur anda. Tiba silakan. Salam sejahtera. Nama saya Nurul Zulaika dan juga binti Muhammad Safiah. Umur saya 17 tahun. Baik, seterusnya kita ada Syafiqah. Salam sejahtera, nama saya Nurul Syafiqah binti Razali dari Sekolah SMK Tengku Bariah. Okey, seterusnya Syaidatul. Salam sejahtera. Nama saya Syaidatul Raja. Okey, kita ada Nurul Aisyah. Betul ke tu? Nurul Aisyah? Salam sejahtera. Nama saya Nurul Aisyah Umairah binti Muhammad Syaiful, umur 17 tahun. Okey, seterusnya kita ada Siti Aminatul. Salam sejahtera. Nama saya Siti Aminatul Muslimah binti Azharin, berumur 17 tahun. Okey, dan akhir sekali kita ada Ain. Salam sejahtera, nama saya Nur Ain Syazlin binti Muhammad Faizah. Saya berumur 17 tahun. Terima kasih semua. Itu dia 17 tahun ya semua Cikgu. Tingkatan 5 tahun ini. SPM tahun ni. Jadi kalau anda semua dah bersedia dah ke adik-adik semua?
Kalau dah sedia, anda di rumah pun sudah bersedia. Apa kata kita nak berehat seketika lah dulu. Okey, kita boleh. bagi cikgu ambil energi dia dulu untuk terangkan sebentar lagi. Dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya suka subjek sains tambahan ini kerana tidak semua sekolah mempunyai subjek ini dan subjek ini juga boleh dikatakan rare lah. Bagi saya, subjek sains tambahan bukan subjek yang sukar dipelajari, lagi-lagi bahagian esei. Sebab pelajar perlu ingat eksperimen yang pelajar buat pada tingkatan 5 dan tingkatan 4. Dan jawapan yang diberikan mestilah jawapan yang masuk akal. Dan saya yakin dengan pemberian tips daripada guru, insya-Allah pelajar dapat jawab peperiksaan dengan cemerlang. Subjek ni agak sukar, tetapi jika dipelajari dengan lebih mendalam, jika belajar dengan lebih baik, insya-Allah kita akan mudah fahami dengan guru yang cemerlang. Bye. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita hari ini Cikgu Rosnizan dan juga para pelajar dari SMK Tengku Bahriah Kuala Terengganu. Baik, kalau anda sudah bersedia, Wani pun sudah bersedia, Cikgu pun sudah bersedia. Mari kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Hari ini kita akan berkongsi sedikit berkait dengan bab 3, jadual berkala unsur. Okey, dalam bab 3 ni sebelum kita tengok secara detail lah. Bab jadual berkala unsur ni dah dipelajari semasa tingkatan 1 lagi. Maksudnya semasa dia orang ni tingkatan 1 tahun 2005 tahun sebelum ni lah. Tingkatan 1. Tapi tak tahulah basicnya tu ada lagi ke tidak ataupun dah hilang entah ke mana. Tapi dia kena comeback balik lah. Dia punya berkait dengan ni. Sebabnya dalam tingkatan 4 ni dia belajar lebih advance sikit lah. Berkait dengan jadual berkala unsur. Okey, dalam jadual berkala unsur ni ada beberapa topik kecil di mana kita boleh tengok ringkasannya di sinilah. Okey, yang berkait yang pertama adalah kumpulan 1. Yang kedua kumpulan 17, kumpulan 18, kala 3 dan juga unsur peralihan. Cuma hari ini saya sentuh secara general sahaja. Okey, tidak begitu mendalam lah. Tetapi soalan nanti kalau kita tengok pun sikit sajalah yang berkait dengan topik-topik yang berkenaan lah. Okey, seterusnya kita tengok dulu perkara yang pertama iaitu kumpulan 1. Okey, daripada jadual berkala, di mana jadual berkala yang ada pada Wani itu sendiri, di mana kumpulan 1-nya kedudukannya adalah di sebelah kiri. Di mana kita tengok sini dia ada nilai dia 1 sampai 18 yang ni dikenali kumpulan dan juga 1 sampai 7 secara menegak ni ini dinamakan kala. Okey. So yang hari ini kita hanya fokus untuk kumpulan 1 dulu untuk topik yang pertama ni. Okey, di mana unsur-unsur yang terdapat ni pelajar tak perlu hafal lah. Di mana yang ni biasanya dalam soalan nanti dia akan diberilah. Okey, jadual berkala unsur berkenaan. Okey, apa yang perlu pelajar tahu dia punya basicnya adalah dari segi sifat fizik dia. Maksudnya fizikal kita nampak secara real lah. Okey. Yang pertamanya iaitu dia mempunyai permukaan kelabu yang berkilat. Yang kedua, kekondaksian haba dan elektrik dia yang baik. Yang ketiga, wujud dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Dan yang keempat, lembut dan mudah dipotong. Okey, just guna pisau je. Tak perlu nak guna parang ke, nak guna kapak ke, tak perlu. Pisau je dah cukup dah. Okey, tetapi kena hati-hati dengan kumpulan 1 ni sebab dia adalah logam yang reaktif. Okey, di mana apabila menuruni kumpulan iaitu daripada atas sampai bawah, yang ni kita ambil basic 3 je. Sebab yang bawah tu adalah logam yang sangat reaktif. Dia sama jelah dia punya sifat fizik dan juga kimia dia. Okey, di mana menuruni kumpulan pelajar perlu tahu yang pertamanya dari segi takat lebur dan takat didih dia akan menurun. Okey, sebagai contohnya katakan takat didih yang ni 100. Takat didih yang bawah ni lagi rendah lah. Contoh dia lah. Okey, yang kedua kekerasannya berkurang, maksudnya lagi bawah tu dia lagi lembut, mudah potong. Yang ketiga ketumpatan dia meningkat. Okey, yang saya kata tadi kereaktifan dia bertambah. Maksudnya makin menuruni kumpulan tu makin
reaktif. Dia kadang-kadang pelajar ni dia dia confuse reaktif dengan aktif. Aktif tu lain. Reaktif ni tindak balas dia. Okey, dan saiz atom dia semakin meningkat, semakin besarlah saiz atom dia. Okey. Seterusnya yang ni kumpulan 1. Okey, kita tengok pada kumpulan 17. Kenapa lompat terus kepada kumpulan 17? Sebabnya biasanya dia akan belajar kumpulan 1, kumpulan 17, and then kita pergi kepada kumpulan 18. Yang tu je yang fokus utamanya. Yang lain tu bukannya tidak penting. Yang lain tu kadang-kadang tengok certain lah yang mana dia punya kelebihan logam berkenaan. Okey, yang ni kumpulan 17. Kumpulan 17 ni dia ada nama special dia. Nama special dia iaitu halogen. H-A-L-O-G-E-N. Halogen. Okey, halogen. Yang tadi pun ada special juga iaitu logam alkali. Sebab bila bertindak balas dia akan menghasilkan larutan alkali. And then dia adalah persamaan dia nanti kita tengok dekat soalan nanti. Okey, Wani. Okey, dalam kumpulan 17 ni yang ni dia punya beberapa logam lah. Okey, unsur dia. Okey, menuruni kumpulan 17. Apa-apa hal semua kita guna perkataan menuruni kumpulan. Dia punya ayat dia ni. Kenapa? Sebab dalam buku teks memang dia guna ayat ni lah. Dia tidak ada menaiki kumpulan tu, susah sikit lah. Sebab kita baca dari atas ke bawah. Kalau nak baca dari bawah ke atas ni takut nanti jadi satu masalah benda yang baru pula nanti. Okey. Ketumpatan dia meningkat dan juga kereaktifan dia berkurang. Yang tadi kereaktifan dia bertambah. Tapi yang ni kumpulan 17 ni kereaktifan dia berkurang. Okey, lepas tu kumpulan 18. Paling hujung paling kanan lah. Okey, beberapa unsur dalam kumpulan 18 ni ada di sini. Okey, kumpulan 18 ni juga dikenali sebagai kumpulan monoatom, iaitu kumpulan gas adi. Nama lain dia adalah nama gas adi ataupun gas nadir. Okey, dalam kumpulan juga menuruni kumpulan lagi menuruni kumpulan di mana saiz atom dia bertambah, jisim atom bertambah, ketumpatan dia meningkat dan juga takat lebur, takat didih meningkat. Semuanya meningkat dalam kumpulan ni. Okey, yang tadi menurun, yang ni meningkat pula. Okey. Okey, dah ada 3 dah. Yang keempat, kita tengok pada kala 3. Tadi kumpulan kala 3. Okey, dalam kala 3 ni daripada kiri ke kanan. Okey, iaitu daripada logam, separuh logam dan juga bukan logam. Ada 3 lah jenis dia punya tu. Okey, di sini di mana logam, separuh logam ataupun kadang-kadang pelajar diguna separuh logam dan juga bukan logam. Okey, yang ni dia tak panggil menuruni lah sebab dia dari kiri ke kanan kita panggil merentasi. Merentasi kala. Contoh kita nak rentas jambatan. Dari kiri ke kanan, dari satu tempat ke satu tempat. Di mana di sini pelajar perlu tahu daripada kiri ke kanan saiz dia punya bilangan proton dia bertambah. Kat mana kita boleh nampak bilangan proton dia? Agak-agak Wani boleh nampak tak di mana nombor proton dia? Proton dia ada nombor ni atas dan juga bawah. Ya. Tapi atas ke bawah saya lupa yang mana satu, cikgu. Dah lama tinggal. Okey, kalau kita tengok sini turutan nombor dia. 11, 12, 13, 14 itu adalah nombor proton dia. Okey, dari kiri ke kanan. So, bila kita tengok sini 11 sampai ke kanan ni 18, maka nombor proton dia, bilangan proton dia bertambah. Tetapi saiz atom dia berkurang. Daripada besar kepada kecil. Iaitu daripada logam kepada bukan logam ni, yang ni dalam bentuk gas. Bila gas tu dia punya daya tarikan dia kuat, that's why lah saiz dia lebih kecil, ketumpatan dia berkurang. Takat lebur dan takat didih dia meningkat. Dia ni ada 2. Sebab dia blok di mana sebahagiannya iaitu daripada natrium sampai ke silikon, yang ni dia punya takat didih dia meningkat, tetapi daripada fosforus ke argon takat didih dia berkurang. Okey, beres? Wani, ada masalah? Tak ada masalah, cikgu. Wani tak ada masalah. Okey. Semua okey? Semua okey, tak ada masalah. Yang ni kita basic dulu, kita comeback balik apa yang dipelajari lah. Mesti orang dah hafal dah semua, cikgu. Dan last kali dia punya topik ni lah, iaitu unsur peralihan di tengah ni. Di mana murid tak perlu hafal. Tapi ada juga yang hafal. Dia suka-suka main dengan ni, dia hafalnya bila kita tanya dia boleh sebut, tapi taklah boleh tahu nombor ni berapa apa semua tu. Cuma dia tahu yang ni, okey, yang ni adalah unsur peralihan. Beberapa biasanya
yang selalu kita guna unsur peralihannya adalah mana tak nampak. Okey, ni cuprum yang biasa digunakan lah. Yang ni zinc. Zinc ni biasalah rumah yang atap zinc. Okey, yang tu adalah unsur peralihan. Unsur peralihan ni dia adalah unsur yang special di mana kalau kita tengok dia ada keistimewaan dia. Okey, keistimewaan dia yang pertama adalah nombor penoksidaan dia berbeza. Yang kedua, apabila dia bertindak balas dengan unsur lain, dia akan membentuk ion kompleks dan juga sebatang berwarna. Dia ikut certain dia punya logam dia lah. Warna ada hijau, ada biru. Walaupun bila kita tengok dia punya logam dia tu warnanya biasa, tapi bila bertindak balas dia akan hasilkan warna lain. Dan juga dia bertindak sebagai mangkin. Mangkining adalah kalau kita tambah dia mempercepatkan tindak balas. Tetapi dia tidak mempengaruhi tindak balas berkenaan. Contohnya dia tidak mempengaruhi rupa asal dia apa semua, cuma dia tindak balas tu lebih cepat. Dan hasil dia mangkin tu kita boleh keluarkan semula. Okey, ada apa nak tanya? Murid-murid hari ni ada soalan? Ke masih tiada lagi? Yang ni larger sikit dia. Kadang-kadang basic benda ni semua dah ada dah kepala dah. Dia nak tengok soalan je lah biasanya. Dia tak sabar nak tengok soalan. Betul. Okey, kita boleh terus kepada soalan. Boleh, cikgu. Okey, contoh soalan. Okey, contoh soalan kita pergi yang rendah dulu, baru kita pergi tinggi sikit lah. Okey, yang pertama. Yang saya sebut tadilah. Yang ni terus dapat jawab. Ada yang nak jawab? Siapa nak cuba soalan pertama? Apakah nama khas bagi kumpulan 17 dalam jadual berkala? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Saya. Siapakah itu? Nurul Aisyah. Okey, dipersilakan. Apakah nama khas bagi kumpulan 17 dalam jadual berkala ialah A. Halogen. Betul ke? Betul ke, cikgu? Confident, dia betul halogen. Sebab tadi dah bagi tahu jawapan awal ni kan? Betul. Okey, tapi yang kesemua ni memang nama khas bagi setiap tu. Okey, contohnya kalau gas nadi ni, yang ni kumpulan berapa? Kumpulan 18. Yang ni logam alkali tadi kumpulan 1. Dan yang ni unsur peralihan yang tadilah. Yang banyak tadi daripada kumpulan 3 sampai kumpulan 12. Yang ni nama khas dia. Biasa soalan dia sentiasa tanya sama ada A, B, C ni biasa tanya. Kalau dia nak tanya D, dia akan tunjukkan dia punya contoh gambar rajah. Tapi yang ni dia ingat je lah yang ni. Dia hafal, dia tahu je. Tak perlu fikir banyak lah. Betul. Okey, yang kedua. Yang kedua dia punya naik sikit tangga dia. Tangga pemikiran. Satunya dia nak fahamkan gambar rajah berkenaan tapi tak perlu hafal. A, B, C, D ni apa dia punya unsur dia. Cuma kita nak tahu kedudukan dia di mana. Okey, contohnya rajah 2 menunjukkan satu jadual berkala unsur. Antara A, B, C, D yang manakah digunakan dalam balon cuaca. Yang ni dia punya keyword dia. Balon cuaca. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba nombor 2 ni? Angkat tangan. Ika Nurul, dipersilakan. Jawapannya D. Jawapannya adalah D. Betul ke? Okey, D. D. Di mana dia tahu balon kaji cuaca, balon cuaca ni adalah unsur daripada kumpulan 18. So jawapan dia duduk kat D lah. Okey, dan bagus. Soalan yang ketiga. Yang ni lah tu sikit lah. Okey, seorang penyelidik menemui suatu unsur baru Z yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Logam lembut dan juga mudah bertindak balas dengan wap air dalam udara dan menjadi pudar. So, daripada ciri ini, kita tahu dia duduk dalam kumpulan berapa. Tetapi soalan dia tanya bukannya daripada kumpulan berapa. Cuma dia tanya bagaimana, apakah cara yang paling sesuai untuk menyimpan unsur Z. Okey, siapa nak jawab? Apa jawapan ni? Ada yang nak cuba? Siapa nak cuba? Syafiqah, dipersilakan. Jawapannya A. Jawapannya A, dalam bekas minyak parafin bertutur. Betul ke? Okey, betul ke? Confident ke? Confident. Okey, Syafiqah boleh dekatkan sikit mikrofon dekat mulut bila nak bercakap. Bolehlah pada masa sama kita tanya dia, cikgu, apa unsur Z tu kalau dia tahu? Unsur Z ni duduk kumpulan berapa? Kalau nak tahu unsur Z ni mungkin tak tahu. Kumpulan berapa kedudukan dia?
Soalan cepu mas. Apa ni? Jawapan dia bagi tadi A Kita kan, boleh tengok sini je, logam lembut. Logam lembut dalam lembut dalam tadi maksudnya mudah mana? dipotong lah dalam kumpulan. Logam lembut tadi kumpulan 1, betul cikgu? 1, ya betul. Terror Wani. Ya, saya ingat. Okey, so sini kita tengok sini lah. Dia punya ni maksudnya dia adalah dalam group 1, maka kumpulan 1, maka cara penyimpanan dia adalah dalam minyak parafin bertutup. Kenapa? Sebab di sini dia amat sensitif. Okey. Kalau kita terdedah pada itu, kalau ada wap air, akan mungkin berlaku letupan ke kalau dia terlalu reaktif. Ya. Okey. Alright. Boleh? Boleh. 3 soalan cukup dah dah. Tak perlu banyaklah. Nak lagi? Soalan? Soalan objektif. Nak lagi ke soalan? Nak lagi. Okey, kita pergi soalan yang advance sikitlah. Yang ni tidak ada pilihan jawapan, kena bagi sendiri jawapan. Okey, betul lah jawapan dia A. Okey. So kalau yang ni contohnya B dalam bekas plastik bertutup. Plastik. Dia boleh bertindak balas kemungkinan ada air. Okey. Yang kedua bekas logam kedap udara. Kedap udara bermaksud walaupun tidak ada air, tetapi kalau kita buka mungkin titisan dia tu wap ke apa, dia boleh bertindak balas. Kemungkinan lah. Dan juga bekas yang legap. Maksud legap ni adalah gelap gelita lah. Ya, okey, legap. So dia kena ada parafin supaya dia tidak bertindak balas dengan udara. Okey, baik sebab cikgu, dia dalam udara ni lah. Okey, ya Wani. Baik, sebelum cikgu teruskan untuk kesoalan seterusnya yang lebih advance, perkara kita berehat dulu seketika dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita hari ini, Guru Cemerlang Sains Tambahan Cikgu Rosnizan dan juga para pelajar dari SMK Tengku Baria Kuala Terengganu. Baik, kita nak teruskan dengan soalan ke pembelajaran dulu cikgu? Terus pada soalan lah. Terus pada soalan susah sikit susah sikit. Okey, jom kita teruskan sesi kita. Yang tidak ada jawapan yang nampak lah. Ya, okey boleh. Tetapi kita boleh dapat jawapan berkenaan lah. Cara macam mana nanti kita tengok satu-satu. Okey, Wani, soalan kita tengok pada soalan nombor 4 lah. Okey, jadual di bawah menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur dengan simbol unsur-unsur dan nombor proton masing-masing. Tadi kadang kita tengok nombor protonnya di atas. Tapi yang ni dia letak bahagian bawah. Di bawah. Tak ada masalah lah yang ni. Okey, sebabnya dia dah maklumkan nombor proton masing-masing. Penting ke tidak nombor proton ni? Okey, dia ada dia punya kepentingan dia, nanti kita tengoklah apa kepentingan kepada nombor proton berkenaan. So, di sini kalau murid dia tengok, dia kena tengok ni and then dalam kepala biasanya bila dia tengok, yang ni ada unsur. Color yang sama. And then unsur daripada sini, unsur kumpulan 18. Saya biasanya kalau ni, saya suruh dia tengok dulu sebelum tengok pada soalan-soalan lain lah. Kemungkinan dia akan tanya unsur kumpulan 18, kalau dia tanyalah. Kalau tak tanya pun tak ada masalah. And then kemungkinan dia tanya soalan daripada unsur kumpulan, satu sama ada dari segi fizikal dia, dari segi tindak balas, kimia dia, and then kita tengok dulu ni. Okey, yang pertama. Berdasarkan jadual berkala unsur di atas, nyatakan nama untuk lajur dan baris. Okey, ada yang nak volunteer nak jawab? Ada yang nak cuba? Apa nama dia bagi lajur dan juga baris? Yang masih belum cuba? Siapa? Rugi tak cuba ni. Ain Syazlin. Lajur dia kumpulan, color dia baris color. Color dia. Okey, lajur adalah kumpulan, ada G dia tu sebabnya Terengganu lah. Ya. Okey, lajur adalah kumpulan dan barisnya adalah color. Okey, kumpulan betul. Yang tadilah daripada 1 sampai 18, yang tu kita namakan dia lajur. And then baris dia yang menegak tu adalah color. Betul. Okey, B. Natrium bertindak balas dengan air H2O untuk menghasilkan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Bila kita tengok soalan ni, dia dah bagi dia punya simbol dia. Okey. Bila perkataan bertindak balas dalam bentuk ayat, bagaimana kita nak tukarkan dia dalam bentuk persamaan kimia. Okey, ada yang nak jawab? Siapa nak jawab yang B? Siapa nak cuba B? Yang ni yang simple je lah. Yang ni dalam buku teks saja. Satu markah saja. Dengan warna pun ada dalam buku teks tu, boleh tengoklah. Tindak balas daripada kumpulan 1. Kumpulan 1. Okey. Tak silap muka surat 46 kot.
Saya nak pilih Amina lah untuk jawab soalan B ni. Okey, go. 2Na. 2Na. Tambah. 2H2O. 2H2O. Menghasilkan 2NaOH dan H2. Okey. Betul ke cikgu? Kita tengok jawapan dia. Okey, 2Na tambah 2H2O menghasilkan 2NaOH dan juga H2. Betul. Okey, betul. Betul lah tu. Bagus. Tahniah Amina. Lah. Okey. Kadang-kadang murid dia terlupa letak nombor ni. Okey. Nombor ni adalah kita panggil tindakan persamaan seimbang. Tak ada masalah. Kadang dia ambil je Na tambah H2O menghasilkan NaOH dan H2. Pun dikira betul tetapi dia tidak seimbang. Di sini dia satu markah. Tengoklah kalau satu markah dia nak perfect yang tu. Kadang-kadang dia bagi dua markah. Soalan tu dua markah iaitu persamaan satu markah dan nombor berkenaan satu markah. So kalau dia terlupa nombor dia hilang satu markah jelah. Tapi di sini dua-dua dia nak. Okey. Kadang-kadang kita tengok pada soalan-soalan berkenaan lah apa yang dia nak. Okey, soalan seterusnya. Nombor proton bagi magnesium ialah 12. Tuliskan konfigurasi elektron bagi magnesium. Okey, macam mana kita nak tulis konfigurasi elektron dia? Ada yang nak cuba jawab? Siapa lagi belum? Hajarlah. Nur Hajar. Okey, Hajar. 282. 282. Okey, dia istilah dipanggil 282. Okey, apa dia 282? Konfigurasi elektron. Wan ingat lagi? Belajar dulu. Tak ingat cikgu. Saya tak ambil sains tambahan. Tak ambil sains tambahan, mungkin kimia. Saya tak ambil. Okey, tak apa Wani. Kita tengok 282. Okey, dia boleh baca 2.8.2. Okey, ataupun 282 direct terus, tak ada masalah. Bagaimana dia dinamakan konfigurasi elektron? Kita tengok nombor ni 12. Okey, 12 starting yang pertamanya adalah 2. Yang ni wajib. Dia maksimumnya 2 ataupun kalau nilai dia 1, 1 lah. Tapi maksimumnya adalah 2. Lepas tu diikuti dengan nombor selepasnya, kita tolak dengan 12 ni. 12 tolak 2 dapat 10. Tetapi maksimumnya adalah 8. Dia tak boleh lebih daripada 8 dah. Dan ada baki dia 2. Maka 2, 8, 2. Kalau kita tolak tadi tinggal 7, maka 27 je lah. Okey, itu cara dia. Step dia kita tengok dulu nilai ni dan kita pecahkan one by one. Okey, Raja. Bagus saja. 4.1 mewakili unsur X dalam jadual berkala. Nyatakan kumpulan dan kala untuk unsur X dalam jadual berkala. Okey, kat mana dia duduk? Ada yang nak cuba? Unsur X berada di mana? Siapa nak cuba? Siapa lagi belum lagi? Semua dah cuba kita dah. boleh dengar suara Ika. Ika malu-malu ni. Kumpulan 1 kala 4. Kumpulan 1 kala 4. Betul ke? Betul ke? Mari kita tengok jawapan cikgu. Okey, macam mana kita nak dapat dia punya kumpulan dan juga kala dia? Dia ada step dia, iaitu kita tengok pada nombor 19 dia, nombor proton. Yang pertama, yang perlu kita buat apa? Yang perlu kita buat adalah konfigurasi elektron dia 2881. Okey, rahsianya di sini, rahsianya apa? Kita tengok nombor yang paling hujung. Nombor paling hujung merupakan kumpulan. Manakala dia punya 1, 2, 3, 4 ni dinamakan petala. Petala. Dia ada 4, maka dia berada pada kala yang keempat. So betul lah. Kumpulan 1 kala 4. Dia tak boleh main hafal je. Main hafal duduk mana nanti pening. Ada cara kiranya lah, dia cikgu. ada cara kira. Kalau yang tak faham yang ni, dia ada cara yang simple. Apa cara yang simple? Saya kena patah balik ni. Kalau patah balik nanti jadi lambat, tak apa kan? Tapi mungkin mereka yang sudah ambil subjek ni dah tahu, cikgu. Tapi ada setengahnya dia malas nak buat yang tu. Kita guna istilah malas lah. Dia lagi advance apa? Dikira 1. 1, 2, 3, 4 semua sampai 17, 18, 19 berada di sini.
19 dari sini, yang ni adalah kumpulan 1 kala 4. Tapi dia akan jadi lambat. Ambil masa. Nak kira, ya, ambil masa satu-satu nak kena kira. Tapi tak ada masalah. At least dia dapat jawapannya betul. Okey, kumpulan 1 kala 4. Okey, dan di saiz bagi atom dalam kala yang sama, yang tadi kita dah ada dia punya sikit nota dia berkait dengan kala, adalah berbeza. Terangkan mengapa. Okey, yang ni advance sikit lah. Soalan ni tinggi sikit. Tak tinggi siapa sikit pun tinggi cuba? banyak kot. Cikgu nak pilih siapa, cikgu? Anak murid cikgu untuk jawab soalan ni. Siapa nak jawab tu? Ke dah pening dah? Cikgu kena pilih. Kalau tak, mereka malu untuk jawab. Okey, siapa volunteer? Nak jawab Aisyah ke? Ada Aisyah tak? Saya lupa dah. Pilih Aisyah. Okey, kenapa saiz dia tu berbeza? Saiz atom berkurang dari kiri ke kanan. Ada alasan tak? Kerana bilangan proton bertambah. Bilangan proton bertambah. Betul. Okey, kita tengok saiz atom berkurang dari kiri ke kanan. Okey, dia sebabnya dia nak perkataan terangkan mengapa, maka sebab dia adalah yang pertama bilangan proton bertambah atau kalau dia bagi dua-dua pun okey, dia bagi satu pun okey sebab kita nak dia punya ni 2 markah saja. Ataupun dia boleh bagi ni. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence bertambah. Bila dia bertambah, maka dia tarik lebih dekat dengan dia punya pusat dia tu, nukleus, maka saiz dia akan jadi lebih kuranglah. Okey, semakin berkuranglah dari kiri ke kanan. Dia tidak akan tanya soalan dari kanan ke kiri. Sebabnya apa yang kita baca jadual kala daripada atas ke bawah dan kiri ke kanan. Kalau tanya kanan ke kiri, maka peninglah kot. Ya, kiri ke kanan. Kita tak boleh. Mungkinlah kata ni cikgu di sekolah, nak ujilah pelajar ni, kita tukar sikit. Kita tak boleh buat. Bukan tak boleh buat, boleh, tapi tidak akan sampai maksud kita lah. Tak perlu kita. Lagi pening kepala pelajar. Ya, lagi pening. Jawapannya boleh bagi. Dari kanan ke kiri, tapi kita buat lain daripada yang lain, akan jadi masalah kepada pelajar. Betul ke soalan ni? Dia belajar selama ni semua kiri kanan. So kita tengoklah keadaan yang sesuai. Okey, boleh pergi the next question. Okey, di sini kita tengok balon. Okey, rajah 4.2 menunjukkan balon yang dilepaskan ke udara. Okey, daripada gambar ni kita tak nampak dia dilepaskan ke udara. Betul. Tapi dia memang dah di udara. Dia berada di udara sebab kita nampak dia terapung, and then kena cerita. Sebab benda kalau nampak terapung dalam soalan nanti jadi pelik nanti kan. Okey, jelaskan unsur mana yang digunakan untuk membolehkan balon-balon tersebut terapung di udara. Perkataan di sini jelaskan satu dan kita namakan unsur. Kadang-kadang pelajar dia hanya jelas je tak bagi nama unsur. Dia punya tu cara nak attract soalan berkenaan. Okey, ada yang tahu soalan ni? Jawapan dia apa? Apa balon yang digunakan dalam ni? Unsur dia. Unsur balon yang digunakan? Unsur dalam balon berkenaan. Dalam balon. Apa unsur dalam balon tu agak-agak? Yang bolehkan dia terapung. Biasa birthday kan? Nak buat kejutan biasa banyak. Gas helium. Okey, kita letak gas helium. Kenapa? Gas tersebut lebih ringan daripada udara. Okey, lebih ringan daripada udara, so istilahnya dia terapunglah. Okey, betul ke tidak? Okey, ya betul. Gas helium. Dan juga dia gas tersebut lebih ringan daripada udara, ataupun kita boleh bagi gas tidak reaktif, gas lengai dan juga gas yang stabil. Okey, cikgu. Soalan sini rupanya jawapan dia boleh bagi point-point ya? Tak perlu dalam ayat. Tak perlu. Dia direct to the point. Kalau sains ni dia direct to the point. Lebih mudah dan juga lebih senang. Kalau bagi ayat benda ni berbunga-bunga nanti, kadang-kadang kita tak sampai maksudnya nak bagi tu, buang masa kita menulis je lah. Direct pun tak ada masalah. Jadi kita fokus betul. Kalau salah, betul-betul. Okey, lebih mudah. Okey, so yang ni kadang-kadang pelajar dia confuse gas helium, satu lagi gas adalah hydrogen. Kenapa tak digunakan hidrogen? Sebab hidrogen mudah meletup. Bila serta-serta kedudukan tu, tekanan dia tu boleh mudah letup lah. Okey, mungkin tapi hidrogen dengan helium rasa saya kalau tak silap lah, hidrogen lebih murah. Kadang kita tengok tu bila sampai satu tahap dia meletup. Kadang-kadang kalau meletup dia tu mungkin boleh mencederakan orang yang bawa je lah. Yang tu yang bahaya. So kita guna gas
Helium. Tapi helium ni cikgu, belon ni kalau cikgu tahu dululah sering mereka remaja suka orang kata hirup helium tu lepas tu buat suara kartun tu sebenarnya elok ke tak untuk kesihatan cikgu? Ya ke? Saya tak pernah dengar. Ya. Oh, cikgu tak pernah? Tak saya pernah. ramai kawan-kawan saya buat termasuk saya. Zaman sekarang lah, milenial mana. Yang tu saya kena kaji dululah tengok macam mana. Betul ke tidak. Okey. Rasanya dia tak ada efek lebihnya yang ni. Sebab gas ni sebabnya dia adalah gas yang tidak reaktif sebab dia tidak akan bertindak balas dengan unsur lain lah daripada kumpulan 18. Tapi kalau dia mungkin kalau terlebih dia ada side effect lain lah. Yang tu kena study lagi lah tengok macam mana betul ke tidak. Nanti kalau saya tersilap bagi nanti kan pelajar ingat nanti tersilap bagi jawapan. Tak apa, saya tanya cikgu je. Tak apa. Okey, tak apa Wani, tak ada masalah. Beres je. Okey, boleh Wani seterusnya? Boleh. Okey, kita pergi soalan yang tadi dari segi gambar rajah dia punya jadual berkala. Okey, yang ni jadual 5 menunjukkan nombor proton dan juga konfigurasi elektron bagi unsur-unsur P, Q, R dan S. Okey, daripada soalan ni, kenapa dia bagi nombor proton dan juga dia bagi konfigurasi elektron? Sebab kalau kita tengok soalan ni, dia tanya nombor proton. That's why ni kalau kita tak bagi, boleh je tanya. Tapi kita nak bagi pelajar, bila dia tengok ni, maka dia tahu. Oh, dia bagi nombor proton, apa yang dimasukkan dengan nombor proton. Kenapa dia bagi konfigurasi elektron? Mungkin ada dia nak tengok di bahagian hujung dia, nak tentukan kumpulan dia berapa, nak tentukan color dia berapa. Okey, apakah maksud nombor proton? Apa maksud nombor proton? Atau Wani sendiri nak jawab pun boleh. Saya nak jawab, tunggu mereka jawab dulu lah cikgu. Okey, bagi peluang kepada mereka. Siapa belum? Syafiqah lah pula. Bilangan proton dalam satu atom. Bilangan proton dalam suatu atom. Okey, betul. Bilangan proton dalam suatu atom bagi suatu unsur. Yang ni kenapa saya kurungkan ni? Okey, kalau dia bagi penuh tak ada masalah. Kalau dia tak bagi pun kita tak ada masalah lah. Sebab yang ni bukannya yang ni tak penting. Yang pentingnya yang ni je. Ayat yang depan ni lah. Yang kurungan tu kalau dia bagi pun okey, tak bagi pun okey. Okey, seterusnya. Okey, yang ni soalan ni dia peringkat yang lebih rendah, dia starting awal. Dia tidak akan jump terus kepada peringkat tinggi lah. Okey, di mana kita nak bagi pelajar tu dia generate dulu pemikiran dia, slow motion dululah. Okey, yang kedua kita tingkatkan sikit, unsur manakah dalam jadual 6 berada dalam kumpulan yang sama pada jadual berkala? Okey, ada nak bagi jawapan dan juga yang kedua tu sebabnya. Okey, siapa nak cuba nombor 2 ni? Kita nak minta... Okey, dia advance sikit ni. Amina. Okey, Amina, apa jawapan dia? P dengan R. P dengan R. Okey, sebab dia kenapa? Awak pilih P dan R. Dia mempunyai bilangan elektron valence yang sama di petala terluar. Okey. Dia tengok kat mana? Dia tengok di sini. Nilai dia sama di paling hujung. Dia tak tengok depan. Sebab tu saya kata konfigurasi elektron nanti dia ada dia punya cara dia lah. Kenapa dia bagi, and then kalau dia tak bagi, jadi pelajar tu nak jawab, dia akan ambil masa lagi. Betul, dia kena akan kira. Buat satu-satu, kena letak dulu, and then maka yang tu tahap dia akan jadi lebih tinggi, lebih sukar lah. Okey, yang ni sebab kita nak rendahkan sikit tahap tu, 2 kali dia tengok saja, maka P dan R lah jawapan dia betul. Okey, sebabnya mempunyai bilangan elektron valence yang sama pada petala terluar. Okey, dia punya ni. Tapi kalau kadang-kadang pelajar dia terlupa yang ni. Sebab yang ni elektron valence ni dah menyatakan dia berada pada petala terluar. Faham? Kalau sampai situ pun dah betul dah. InsyaAllah. Kalau saya di sekolah, saya bagi betul lah kot. Ya, ikut mood penanda pemeriksa. Okey. Yang tu ikut pemeriksa yang betul-betul pemeriksa lah. Okey, seterusnya. Unsur S ialah unsur bagi kumpulan 18 dalam jadual berkala. Terangkan mengapa unsur S wujud sebagai gas monoatom. Okey, tadi saya dah terangkan sikit. Okey, dia punya gas monoatom. Monoatom ni single. Monoatom. Monoatom tu maksudnya single lah. Dia tidak bergabung dengan unsur-unsur lain. Okey, boleh siapa yang tolong terangkan mengapa unsur S wujud sebagai gas monoatom? Kita nak panggil siapa? Ain lah.
Ain Shazlin. Ain. Atom yang stabil. Atom yang stabil. Ada jawapan lain lagi? Jawapan lain ada? Mempunyai susunan oktet. Mempunyai susunan oktet. Apa dia Wani susunan oktet? Susunan oktet. Okey, atom yang stabil mempunyai susunan elektron oktet ataupun petala terluar dia penuh. Oktet. Okey. Biasa dengan oktagon? Ya. Berapa sisi oktagon? 1, 2, 3, 4. Okey, saya bagi jawapan lah. 8. Kena 8. Okey. Okey, 8 maka dia ambil ni okeynya oktet ni biasa. Satu lagi dinamakan duplet. Duplet. Du. Biasa kita ambil die double lah. Duplet, yang duplet ni 2. Tapi 2 kena hati-hati. Kenapa hati-hati? Kadang-kadang dia punya konfigurasi elektron 2.2. Kita tengok sini pun 2. Yang ni bukan duplet. Duplet adalah 2 sahaja. Yang mana unsur yang atas helium tadilah. Yang tu duplet. Yang lain tu semuanya adalah oktet pada petala terluar dia. Penuh. Baik. Okey, faham ya Pak ni? Bagus, yang lain faham? Yang lain faham ya? Okey, seterusnya. Seterusnya ni yang kedua ni. Nyatakan kegunaan. Yang ni mudahlah. Kegunaan ni tadi dah ada jawapan dia tadi. Ya. Okey, apa kegunaan dia? Apa dia Asha? Selain daripada belon tadilah. Ada apa jawapan lain? Kegunaannya? Mematikan sel kanser dan menghalang filamen dalam mentol daripada terbakar. Betul? Betul ke? Confident. Kena confident. Okey, kita tengok tu. Satu, mematikan sel kanser. Okey, yang kedua, memberikan warna dalam lampu, pengiklanan dan juga menghalang filamen dalam mentol daripada terbakar. Yang ni semua ada dalam konteks. Dia ada 6 kalau tak silap saya. Yeah. Selain daripada dia punya yang dalam belon tadi. Okey, yang ni lah. Okey, mematikan sel kanser, dia bukan merawat kanser. Okey, dia punya dia guna tu adalah radioaktif. Saya guna radon rasanya. RN. Okey. Baik cikgu, sebelum kita sambung sedikit lagi, apa kata kita nak bagi mereka berehat. Ni berehat kali terakhir lah. Sebelum kita sambung soalan kita yang lebih susah ya cikgu. Okey. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Baik, nampaknya kita dah sampai ke bahagian terakhir untuk membuat sesi soalan kita. Jom cikgu, kita nak buat soalan yang agak susah hari ini bersama dengan pelajar kita hari ini. Jom, dipersilakan. Okey, terima kasih Wani. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan yang silah. Tadi dah soalan struktur, dah ada 2 soalan struktur, dah okey dah rasanya. Okey, yang ni kita pergi esei. Kalau tengok esei pun lebih kurang lah macam struktur lah juga. Okey, cumanya dalam soalan esei ni dia ada membawa markah 20. Okay? Wow, 20 markah. 20 markah satu soalan. Biasanya bahagian esei dia ada bahagian, kalau soalan yang terkini dia ada bahagian B, jawab 1 daripada 2, dan bahagian C wajib dijawab. Okey, dapatlah 40 markah bahagian esei lah. 20-20. Okey, kita tengok salah satulah. Okey, rajah 7 menunjukkan nombor proton dan konfigurasi elektron bagi unsur X, Y dan unsur Z. Okey, di sini dia dah beritahu nombor proton dan konfigurasi elektron. Kenapa? Biasanya kalau saya tengok rata-rata soalan mesti dia beritahu and then dia gambarkan dia supaya pelajar tahu, tapi dia tak nyatakan yang mana satu. Tapi murid dia akan tahu yang bahagian ada nombor atas ni adalah proton. Dan yang bawah ni 281, 287 ni adalah susunan ataupun konfigurasi elektron. Okey, soalannya. Nyatakan bagaimana unsur itu disusun dalam jadual berkala. Satu markah saja. Yang ni yang simple je lah. Nyatakan satu markah. Nyatakan sahaja. Ada yang nak jawab? Bagaimana dia susun? Bukan kita susun Orang yang jumpa dululah susun. Kedudukan tu kita ambil yang dah siap je. Okey. Ada yang nak jawab? Kita nak minta Hajar. Bagaimana unsur itu disusun? Bagaimana Hajar? Dalam urutan pertambahan nombor proton. Dalam urutan pertambahan
nombor proton. Betul ke? Dalam urutan pertambahan nombor proton. Betul. Bagus saja. 1, 2, 3. So dia susunlah dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Yang ni dalam buku teks tak ada. Tapi yang ni dibelajar semasa tingkatan 1. Jadi dia panggil merentas kurikulum apa, kita boleh tanyalah. Okey. Yang kedua, B, terangkan kedudukan X dalam jadual berkala. Di sini dia ada perkataan terangkan. Maksudnya kena ada sebab lah. Kedudukan ni, kedudukan tahulah yang tadi, iaitu kumpulan dan juga kala. Okey, 4 markah ni, banyak ni. Siapa nak cuba? Ada yang nak cuba? 4 markah. Siapa belum cuba? Tak jawab, rugi. Kita minta Ika, boleh Ika? Boleh? Alah, comel Ika, senyum. Okey, cuba Ika. Kumpulan 1 sebab mempunyai elektron valence. Kala 3 mempunyai 3 petala yang berisi elektron. Okey, kita tengok jawapan dia. Kumpulan 1 sebab mempunyai 1 elektron valence, dia tengok yang paling hujung tadilah. Dan juga kala 3 sebab mempunyai 3 petala. Mesti ada perkataan yang berisi elektron. Contoh tadi, yang ni contoh je lah. 2, 8, 3. Okey, 1, 2, 3, so dia ada. Okey, kalau dia tak ada, contohnya 2, 8. Yang ni, 2 petala, so kala 2. Okey, yang tu dia punya tu lah. Okey, seterusnya, unsur Z berada dalam kumpulan 18. Terangkan mengapa unsur Z wujud sebagai gas monoatom. Diulang lagi soalan yang sama tadi. Dan tidak membentuk sebatian dengan unsur-unsur lain. 1, gas monoatom. 1 lagi, dia tidak membentuk sebatian, maksudnya tidak bertindak balas. Okey, ada yang nak bagi jawapan? Okey, jawapan C1. Siapa nak cuba? Aminah nak cuba, Aminah? Kerana ia mempunyai 8 elektron valence dan mempunyai 3 petala yang dan X menerima atau menerima elektron. Okey, yang ni dia fokus terus kepada unsur Z lah. Okey, yang pertamanya adalah mempunyai 8 elektron valence ataupun mempunyai elektron oktet. Okey, yang kedua tidak menderma atau menerima elektron. Ataupun dia boleh beritahu stabil ataupun lengai, salah satu. Atau dia kata unsur ni adalah stabil pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang kedua, terangkan 2 kegunaan unsur-unsur kumpulan 18. Perkataan masih lagi terangkan. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab tu ni. 4 markah. Okey, siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab dengan pantasnya? Kita minta ni, Asha. Kau Asha, terangkan semuanya. Just kita nak 2 je. Boleh je bagi 6 pun boleh. Okey. Gas neon adalah dalam lampu iklan. Gas helium ialah dalam balon kaji cuaca. Okey, dia bagi 2 je. Okey, yang pertama radon. Tadi dalam terapi kanser yang inilah merawat, membunuh sel kanser. Gas neon yang dia bagi tadilah. Betul, dalam lampu iklan dan juga yang dia bagi tadi adalah gas helium dalam balon kaji cuaca. Dan satu lagi argon ni dicampur dengan gas nitrogen dalam mentol pijar. Okey, dan next unsur X dan unsur Y terletak dalam kala yang sama. Okey, sama juga dengan yang soalan struktur tadilah. Bandingkan saiz atau antara unsur X dengan unsur Y, terangkan jawapan anda. Saya bagilah jawapan. Kuan ni nak bagi. Cikgu. Saya bagi dia. Sebabnya kalau student bagi pun dia akan ambil balik yang sama tadi, tak ada masalah. Okey, so yang ni kita pun bagi tahu saiz Y lebih kecil daripada saiz atom X. Kenapa kita ambil Y dulu baru X? Kita ambil yang belah kanan dengan yang sebelah kiri. Sebab apa? Mudah kita nak beritahu dia punya penerangan dia. Kalau kita ambil X dengan Y, penerangan ni kita kena ubah. So nombor proton dia meningkat apabila nukleus sebagai unsur menjadi bercas lebih positif. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence meningkat dan elektron terluar lebih rapat kepadanya. Dan last sekali, tuliskan persamaan sama dengan yang tadilah. Persamaannya adalah X.
Yang tadi kita ambil unsur yang sebenar. So yang ni kita ambil X, maka 2X tambah 2 hash 2O. So kita ubah je nilai X ni kepada unsur yang kita naklah daripada kumpulan 1. So dapatlah 2X O hash tambah hash 2. Alright. Jadi tamatlah sudah sesi pembelajaran kita untuk Sains Tambahan tingkatan 4 bab 3 hari ini dari Cikgu Rosniza Muhammad selaku guru cemerlang Sains Tambahan dari SMK Tengku Baria Kuala Terengganu. Jadi Cikgu, Wani nak ucapkan terima kasih banyak sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang sangat banyak ya hari ini. Dan kepada pelajar, Wani ucapkan terima kasih kepada Nurul Zulaika Najwa, Nurul Syafiqah, Nur Syaidatul, Nurul Aisyah, Siti Aminatul dan juga Nur Ain Shazlin. Dan Wani doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang untuk subjek ini dan buatlah ibu bapa anda serta guru Cikgu Rosnizan anda bangga dengan markah anda nanti, okey? So, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada besok akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah binti Yusuf, ibu kepada Ahmad Amin Ashraf yang sedang belajar di SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Saya berhadap kepada anak saya dan calon-calon SPM 2021 agar tabah menghadapi sesi pembelajaran yang sangat mencabar seiring dengan pandemik COVID-19 pada tahun lepas dan tahun ini, dan semoga mereka memperoleh kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan pada sesi 2021 dalam semua mata pelajaran yang diambil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Salihin, kakak kepada Nurul Amirah binti Faizal Zuli. Semoga semua calon-calon SPM dapat menjawab peperiksaan dan selamat maju jaya kepada anda semua. Terutamanya adik saya Nurul Amirah, Kak Nur berharap agar awak dapat menjawab peperiksaan dengan baik dan dapat membanggakan hati Umi Abah. Terima kasih.